Dalam mazhab Syafi'i umpamanya, sebahagiannya menyatakan bahawasanya sah tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Berdosa, haram lah. Berdosa, benda berdosa haram lah. Tapi benda yang sah haram, tak semestinya tak sah. Tapi perbuatan tu berdosa. Pasal dia pergi talak isteri masa haid umpamanya. Talak isteri masa mengandung, dia berdosa. Tapi talaknya sah. Ya. Libya sangat mendukacitakan. Asalnya rakyat Libya keluar, mereka bukan nak memerangi Gaddafi, bukan nak perang. Mereka hanya keluar untuk menyatakan bantahan di atas kekejaman Gaddafi. Gaddafi ni memang bunuh orang, memang dulu pun duk bunuh macam tu lah. Tapi dunia tak bagi perhatian sangat, sebagai minyak dia bagi ke orang. Tetapi apabila Gaddafi bawa senjata membunuh rakyat, bom mereka, dan mereka tidak ada pilihan, maka menyebabkan mereka dah tak ada pilihan, mereka telah berjaya membentuk di Benghazi bukan lagi kerajaan Gaddafi. Mereka kerajaan yang mustaqil, independent government ataupun independent state, yang mana negara yang tersendiri. Cuma Gaddafi cuba ambil kawasan mereka, memerangi kawasan mereka dan membunuh rakyat mereka. Cuma yang malangnya, kerana biasanya masalahnya Barat masuk campur. Dan kita kalau setakat Barat halang daripada kapal terbang dia terbang untuk membunuh rakyat Libya, tak apa. Yang kita bimbang ialah mereka nak masuk. Tadi saya tengok di CNN, Obama bercakap, nampak macam ada kecenderungan nak masuk, dan dia cuba justify kan kenapa dia kata, kerana dia bimbang nanti pembunuhan akan lebih banyak dan seumpamanya. Tapi kita tahu puncanya kerana Libya ada minyak lah. Kalau negeri itu kering kontang, bunuh pilah pelan-pelan dulu, lepas tu kita bagi senjata, hamba beli senjata kami jual. Tapi oleh kerana ada minyak, mereka pun kalut nak masuk lah. Ya. Pertama ialah masalah Gaddafi. Bolehkah Gaddafi bunuh orang Islam? Dia tak boleh. Kalau sekiranya kita nak mengelakkan, orang nak elakkan, sekarang ni orang Islam tak pernah suruh orang kafir bunuh Gaddafi. Tapi masalahnya orang kafir telah nak bunuh Gaddafi. Dan Gaddafi pula kalau hidup dia nak bunuh orang Islam. Jadi kita terpaksa pilih antara dua mudarat. Satu, mati lebih ramai orang Islam. Satu, mati juga seorang orang Islam yang di tangan kafir. Jadi dua-dua tak boleh. Tapi sepatutnya kita kena pilih dalam dua keadaan tu. Mereka memilih mudarat yang lebih ringan lah. Wallahu ta'ala alam. Saya tertarik dengan mufti Arab Saudi. Baru ni bila orang tanya dia mengenai Libya, dia kata orang Libya lebih tahu untuk menentukan hukum dia, kerana mereka hidup dalam persekitaran mereka dan suasana mereka. OIC dia tak mungkin. Ini masalah yang berlaku di OIC, dan kita sangat berdukacita. Kita memang menyeru berlakunya pertukaran rejim-rejim dalam dunia orang Islam. Kita mahu semua rejim ni pergi, dalam bahasa yang tak apa elok, pergi berambus lah. Gantilah dengan sistem yang lebih adil. Saya tidak pernah begitu idealistik untuk menyatakan mesti datangnya sistem Islam. Saya tak kata, walaupun orang lain komplain kerana Dr. Asri katanya tak menyeru kepada negara Islam. Saya katakan beri ruang demokrasi. Kerana kalau sebut Islam, habislah daripada hari pertama nanti. Tapi berilah demokrasi supaya orang Islam dapat menikmati hak sebagai manusia, untuk mendapat hak untuk bersuara, menyatakan pandangan Islam dan mengamalkan Islam. Freedom of expression, hak untuk mereka mentadbir, menyatakan pandangan mereka sebagai seorang Muslim dalam negara majoriti Islam. John L. Esposito, apabila dia membuat kajian dalam bukunya Who Speaks for Islam, dia menyatakan kajian yang dibuat, bancian yang dibuat daripada ratusan ribu sampel daripada dunia Islam, orang Islam memang mau kepada Islam. Orang Islam memang mau kepada Islam dan kepada pelaksanaan penghayatan Islam dalam negara orang Islam.
di semua negara orang Islam, Arab dan bukan Arab. Percayalah, saya baru ditemui oleh Merdeka Center menyerahkan satu report tentang perkembangan yang terbaru, kajian mereka tentang sikap golongan remaja terhadap Islam. Daripada kajian itu, sejauh mana dia punya kekuatan saya belum baca sepenuhnya, tapi report telah diberi pada saya. Mungkin saya antara yang awal akan baca dan memberikan pandangan balas. Daripada kajian itu menunjukkan bahawasanya secara majoritinya orang muda Islam di Malaysia mau Islam. Mungkin kita tengok dia macam-macam, tapi dia mau Islam. Sebab kita don't judge orang dengan hanya satu dua aspek. Tengok perempuan tak pakai tudung, kita dia ni tak nak Islam. Don't lah, please. Itu satu aspek kelemahan dia. Tapi mungkin dia nak Islam. Kita tak tahu inside dia. Kita pergi ke pusat membeli belah, tengok waktu semayang, ramai budak perempuan tak pakai tudung, tapi pergi semayang. So kita, of course, we do not justify benda ni. Kata okay, you tak pakai tudung pun okay, kerana asalkan you semayang. We never say that. Tapi kita menyatakan bahawasanya ini menunjukkan adanya kehendak pada Islam. Dan semua orang ada baik dan lemah, kurang dan cacat, yang tudung, yang tak bertudung dan seumpamanya. Tetapi kehendak orang Islam kepada Islam kuat. Kalau diberi suara yang adil, hak untuk orang Islam di dalam negara orang Islam mengecapi demokrasi secara adil dan bebas, nescaya Islam mendapat tempat. Percayalah, insya-Allah. Sekarang ni tak dapat tempat. Qaddafi pilihan raya menang 99.9. Rakyat menyampah ke dia. Husni Mubarak 99.9.8. Bashar al-Assad 99.6. Apa cerita ni? Bohong sampai tak ada apa? Macam saya kata, bohong, betul-betul bohong. Bohong macam orang kata kampung aku banyak cedok air, sungai dia dapat ikan. Dia bohong, kampung aku kena kuih ikan ke tepi baru boleh cedok air sungai dia. Tu dia bohong. Punya teruk bohong. Jadi ini negara orang Islam, kita duka cita apa berlaku. Ini kena samsing Gaddafi. Sebenarnya Barat dah tak mau masuk, kerana kita tahu beberapa hari selepas berlaku kebangkitan rakyat, Saiful Islam, nama bagus lah anak Gaddafi, Saiful Islam pergi ke Tel Aviv dan minta pertolongan Israel, menyebabkan Barat teragak-agak dalam masa yang lama untuk bertindak kepada Libya kerana hubungan dia dengan Israel. Hubungan dia dengan Israel. Tapi sekarang apa yang berlaku mendukacitakan. Kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat Libya dan menyelesaikan urusan ini dengan cepat. Ada lagi soalan? Last itu? Ya, terakhir. Saya ingin mengulas apa yang berlaku di Bahrain ialah betul-betul masalah Syiah. 70% Syiah dia panggil masail taifiyah, masalah puak. Tuntutan itu bukan sangat tuntutan, ya ada masalah kecacatan pengurusan dan seumpamanya seperti mana negara Arab yang lain. Tapi Bahrain ini antara negara yang kaya. Tapi tuntutan yang lebih nampak itu ialah tuntutan yang bersifat Syiah. Sebab itu kita tengok mereka bakar Masjid Abu Bakar, mereka bakar pusat tahfiz Abu Bakar, sebab mereka ada unsur Syiah. Mereka masa demonstrasi mereka angkat gambar Khomeini. Macam mana kita, satu orang dia kena loyal kepada negara dia. Kita berbeza, tapi kita tak boleh angkat negara luar. Sebab tu kalau saya tanya, saya selesai masalah Bahrain ni, minta semua Sunni yang dibunuh di Iran tu mai ke Bahrain, Syiah Bahrain ni pergi ke Iran. Tukar. Dulu ingat Pakistan dengan India masa penubuhan negara Pakistan, rakyat tukar rakyat. Sekarang mereka semua gunakan saluran yang ada di Iran. Tapi saya tengok TV Bahrain, saya juga rasa ada benda yang patut dikritik kerajaan Bahrain. Saya tengok TV biasalah, TV dia pro kerajaan lah, mengampun sampai tak ada tempat lah. Biasa TV ni, hak tu yang orang melak nak tengok, kan? Tapi yang pentingnya ialah
Satu hari, satu orang pengacara tu, dia beramah-amah, dia jadi pengusi. Kemudian dia minta 2-3 orang panel ni syekh-syekh kabilah, mereka sistem kabilah. Dia tanya soalan, yang mana soalan tu memang provok, kok mana pun nak kena jawab, bagi betul belah kerajaan Bahrain. Saya teringat satu syekh kabilah tu jawab bagus. Dia bukan Syiah, tapi dia jawab bagus. Dia kata, sekarang sama ada hang cakap ataupun aku cakap. Aku nak cakap, hang nak cakap. Bagi aku cakap. Kalau tidak aku berhenti, kami balik, hang cakap seorang TV ni. Dia kata, dia komplain. Dia kata, pasal apa puak-puak ni pergi guna TV luar? Duk kata kat kita. Mana dia kesetiaan kepada negara? Pengurusi tu kata. Tapi saya ingat dia jawab. Dia kata, TV Bahrain ialah TV rakyat Bahrain. TV kaum keluarga Bahrain. Kita ni bagikan keluarga. Sebelum ini pernah tak kau panggil orang-orang yang ada pandangan yang berbeza mari dalam TV ni supaya bagi pendapat mereka? Asyik kau dan kumpulan kau saja cakap. Dan kau saja cakap, kau saja bagi pendapat, orang lain tak ada peluang. Habis orang lain nak cakap di mana? Dah TV negara sendiri tak boleh. Orang pergi cakap di TV luar lah. Cuba kau bagi TV kau ni orang lain sama peluang cakap. Kau boleh dengar pandangan orang dan kemudian kita boleh baiki masalah tu. Dia terdiam. Saya ingat macam itulah sebuah negara orang Islam. Bagilah ruang. Kita ada TV, bukan tentu kita sokong. Hang bagilah peluang orang lain cakap sama. Hang cakap sampai 24 jam. Hang cakap 22 jam. Bagi orang hang tak suka tu cakap 2 jam. Selagi mana dia cakap dalam kerangka perlembagaan. Dia cakap dalam kerangka yang tidak menjejaskan keselamatan awam. Dia nak bagi pandangan. Kau bentang ekonomi macam ni. Sekali kau bentang belanjawan negara, kau panggil semua hak kipas mai. Cubalah kau panggil hak tak setuju sekali mai nak dengar. Dia cakap sejam, apa cakap dah 3 jam kalau nak bolok sangat pun. Ni semua, inilah belanjawan yang terbaik, yang tak ada yang terbaik melainkan semua yang terbaik. Inilah terbaik. Terah tu hampir mengaji ekonomi, aku pun boleh pi. Tak payah mengaji lah setakat nak puji terah tu. Bagilah kawan tu cakap supaya aku nak tahu dia ni lihat di sudut dia. Hang tengok sudut dia, okey kita boleh nilai. Macam itulah semua negara. Jangan bodohkan rakyat. Bila bodohkan rakyat, lalu dia cari alternatif lain. Ini kena ingatkan semua kerajaan-kerajaan orang Islam. Awak bentang apa, awak bagi peluang dia orang cakap. Tak panjang, bagi dia cakap setengah jam ataupun sejam. Lepas tu hampa cakap lah 7 jam dah hampa punya. Tapi bagilah orang nak dengar pandangan alternatif. Saya sebut dulu dalam majlis. Tuan-tuan masih ingat TV3. Oh, TV3 tak ada. Dia tengok ni marah dah. Tapi tak apa kita kata dia. Siapa nak kata dia siang dah. Dia ambil forum. Tuan-tuan tengok Al-Kuliah. Dulu masih isu kan, pandangan macam-macam. Lalu dia panggil saya, dia panggil Osman Muhammadi. Dia rakam semua, mai dengan kaki tangan rakam. Dengan solek dengan apa rakam kita. Bersungguh. Lepas tu dia tengok macam mana tu tayangan tu tak boleh nak keluar, tak jadi. Dia tak keluarkan. Dia keluarkan balik bagi hamba Allah ni seorang saja bercakap. Ini cara politik ataupun cara pengurusan mentaliti rakyat dalam negara yang seperti ini tak membangunkan. Bagilah ada orang cakap rakyat nilai, lepas tu terpulanglah ke rakyat. Orang tu lagi rakyat kena tipu. Takkan bodoh punya rakyat pakat duk masuk universiti ramai. Sampai universiti pun tak ada orang tak masuk universiti dah zaman sekarang ni. Kalau setakat orang cerita masuk universiti tak heran dah kita. Takkan rakyat dah bagi pendidikan, bagi apa, tak boleh nak nilai sepatah dua orang cakap. Bagilah orang cakap. Ini masalah yang menyebabkan ledakan di Arab Saudi. Saya tak tahu di Arab Saudi masalah Syiah juga. Syiah bangkit, tapi Syiah kecil, dia 10% lebih. Tapi dia still ada problem sebab dia ada kadar pengangguran yang agak tinggi. 10% lebih, saya ingat berapa belas peratus pengangguran. Cuma masa saya lihat yang terbaru ialah Raja Abdullah, dia telah announce pembaruan lah. Siapa yang menganggur dapat gaji 3,000, 2,000 setengah, 1,000 setengah. Yang apply kerja tak dapat, dia buat macam sistem barat.
kemudian hospital diluaskan, diberikan percuma lebih banyak, dan macam-macam lah kemudahan yang dia bagi. Hak mana hutang rumah semua dapat free, langsai. Malaysia pun kan buat ni tak lama ni, kita hutang dia akan bagi free semua. Kita duit banyak ni, Petronas tak tahu nak tak tahu mana, insyaAllah dia akan bagi free kat kita rumah. Sebab tu sama nak hutang-hutang lah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.